Saya minta maaf lah, kita lencong-lencong sikit boleh noh? Boleh lah. Dia ni ada kisah. Sebab kalau tak beritahu nanti rasa tak best lah. Rasa macam tak kongsi habis. Sebab cerita dia menarik. Ada kaitan dengan masa sekarang. Perawi hadis ni Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, imam hadis yang mengarang kitab ni, yang memuatkan hadis ni, yang memasukkan hadis ni dalam kitab sahih dia. Dia ambil hadis ni dari gurunya Muhammad bin Al-Musanna. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna. Muhammad bin Al-Musanna ni Abu Musa Al-Zamin gelaran dia. Dia adalah ulama hadis yang masyhur di Basrah. Dan di Basrah ni, Basrah bukan besar sangat. Ada dua orang tokoh hadis yang sama-sama hebat. Dia dengan seorang lagi, iaitu Bundar. Seorang lagi bernama Bundar. Seorang lagi bernama Bundar. Siapa dia Bundar ni? Dia ni adalah seorang ulama hadis yang masyhur, yang menjadi lawan kepada Muhammad bin Al-Musanna ni. Muhammad bin Al-Musanna dengan Bundar ni memang mereka ni kawan lah. Kawan, dan mereka ni bersaing. Mereka bersaing. Gelaran Bundar ni adalah Imam Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Jadi Muhammad bin Bashar dengan Muhammad bin Al-Musanna, dua-dua orang ni pesaing. Tok guru yang masing-masing ada pengikut, ada anak murid. Dan biasalah ustaz-ustaz ni, tok guru ni, depa ni cukup ada macam depa ni ada pengikut lah. Dan macam mana hari ni pengikut-pengikut ni kadang duk bergaduh satu sama lain. Tok guru aku lagi power daripada tok guru hang. Ustaz kami lagi pandai, ustaz kami dia lagi hebat. Kan? Betul yang kau ni kata, tak, ustaz kami ni hebat lagi. Dia macam budak-budak sekolah lah. Bapak aku Superman, bapak aku Spiderman. Kan? Bapak aku ada power, bapak ni ada power. Duk lawan bapak siapa lagi hebat. Jadi cerita dia, Muhammad bin Bashar ni, atau gelaran dia Bundar, dia ulama hadis yang masyhur di Basrah. Jadi anak-anak murid dia duk kata bahawa Muhammad bin Bashar ni lagi alim. Dia kata Muhammad bin Bashar ni lagi alim daripada Abu Musa Az-Zamin ni. Manakala Imam Muhammad bin Al-Musanna ni, Abu Musa Az-Zamin ni, dia pun ada anak murid. Anak murid dia kata Abu Musa Az-Zamin ni lagi alim daripada Muhammad bin Bashar. Dah hang paling alim di Basrah ni. Jadi dua orang tok guru hadis ni ada anak murid yang saling menyaingi satu sama lain. Jelas tak? Tapi tok guru relax je. Tok guru bila main makan sekali sembang okey je. Anak-anak murid yang lebih. Anak-anak murid yang lebih. Jadi nak jadikan cerita pada tahun 252 Hijrah. Pada tahun 252 Hijrah, Muhammad bin Bashar meninggal dunia. Muhammad bin Bashar meninggal dunia. Bundar ni lah, dia meninggal dunia. Jadi bila Muhammad bin Bashar meninggal dunia pada tahun 252 Hijrah atau 251 Hijrah, maka Abu Musa Az-Zamin ni atau Muhammad bin Al-Musanna ni, anak-anak murid dia ucap tahniah dia. Dia kata, tok guru, tahniah tok guru, lawan kita dah meninggal. Kan? Lawan kita dah meninggal. Dalam Basrah ni engkau yang paling alim. Faham tak? Dia kata dalam Basrah ni engkau yang paling alim. Orang alim ni tak ada dah, engkau seorang je. Maka Imam Muhammad bin Al-Musanna marah sungguh. Dia marah dengan perbuatan murid dia. Maka dia kata, aku bersumpah aku tidak lagi akan mengajarkan hadis selepas ni. Kalau aku mengajar juga, aku terpaksa pergi Mekah jalan kaki. Dia bernazar. Dia kata, dia bersumpah lah, kalau aku kena mengajar juga, aku akan pergi Mekah jalan kaki. Jadi dia pun tak mengajak. Dia tak mengajak dah. Lepas kematian Muhammad bin Bashar, dia pun berhenti mengajak. Sebab dia sakit hati dengan anak-anak murid dia yang kata kat dia, tahniahlah hang jadi nombor 1 dekat Basrah. Dan bila dia tak mengajak, anak-anak murid dia duk pujuk dia tak mau mengajak. 3 bulan lepas dia berhenti mengajak, dia pun meninggal dunia. Lepas 3 bulan dia pun wafat. Ini Imam Muhammad bin Al-Musanna, Abu Musa Az-Zamin. Jadi nak cerita dekat tuan-tuan bahawa ulama-ulama ni
apabila mereka menuntut ilmu, mereka mengajarkan kepada orang, mereka bukan nak dikenali siapa lagi pandai, siapa tak lebih pandai. Kerana ilmu ni tuan-tuan, dia tak duduk kat seorang. Dia tak duduk dekat seorang. Setiap manusia dia ada lebih dan kurang. Maka sebab itu, fauqa kulli zi alimin alim. Di atas semua orang alim, ada lagi yang lebih alim. Ilmu ni dia tak duduk dekat satu orang. Dia duduk pada semua orang. Jadi ada orang lebih sikit tang ni, ada orang kurang sikit tang ni, ada orang lebih sikit tang ni. Maka sebab itu kita menuntut ilmu dari pelbagai guru. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia dah ada tok guru yang paling hebat, Imam Malik bin Anas. Dia dah mengaji dengan Imam Malik bin Anas. Namun dia tetap belajar daripada imam-imam yang lain. Kita baru ada seorang ustaz, kan? Tak pilih kuliah orang lain. Duk mengaji tang tu lah. Ustaz kita tu bukanlah level Imam Syafi'i. Tapi kita dah tak mau dah mengaji dengan ustaz lain. Ustaz lain tak alim, ustaz aku yang paling alim. Sedangkan Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Dan Imam Malik ni bukan layan Imam Syafi'i koman-koman. Dia bukan layan anak murid dia lekeh-lekeh, dia layan anak murid dia dengan penuh kemuliaan. Ketika mana Imam Syafi'i nak bernikah, Imam Syafi'i dia nak menikah, Imam Malik bin Anas memberikan 1,000 dinar pada Imam Malik bin Anas bagi 1,000 dinar pada Imam Syafi'i. 1,000 dinar, tuan-tuan kira lah. 1 dinar koman-koman RM800. 800 darab 1,000 berapa? 80,000 kan? Imam Malik bagi pada Imam Syafi'i. Dia cukup sayang dengan Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i tidak menjadikan Malik satu-satu guru dia. Dan dia pergi musafir, ambil hadis, ambil ilmu dari pelbagai guru. Dan bahkan dia memiliki pendapat yang berlawanan dengan guru dia dalam banyak masalah. Sehingga dia buat mazhab dia sendiri, mazhab Imam Syafi'i. Adakah kita nak kata Imam Syafi'i murid derhaka? Kalau dalam istilah sekarang, murid derhaka lah. Anak murid berlawanan dengan pendapat guru. Tetapi begitulah nilai ilmu. Ilmu ni dia tak duduk dekat seorang. Dan Imam Ahmad bin Hanbal meninggal pada tahun 241 Hijrah. Dia duduk dengan Imam Syafi'i. Dia belajar dengan Imam Syafi'i masa Imam Syafi'i berada di Baghdad. Dan bila Imam Syafi'i tinggalkan Baghdad, kata Imam Syafi'i, aku tidak tinggalkan Baghdad melainkan di dalamnya ada lelaki yang paling alim, lelaki yang paling soleh, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Namun Imam Ahmad, walaupun dia belajar dengan Imam Syafi'i, dia turut belajar dengan imam-imam yang lain. Dan akhirnya dia juga ada mazhab dia sendiri yang dikenali sebagai mazhab Hanbali. Dia tidak bersama dengan Syafi'i dalam beberapa pendapat dalam fiqh. Jadi menunjukkan kepada kita sahabat-sahabat sekalian, ilmu ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan peribadi kita. Maka sebab itu problem masalah utama umat hari ini kerana kekurangan akhlak dan adab. Kerana apabila kita mempelajari ilmu bukan tujuan untuk memperbaiki diri, tetapi untuk bertanding dan berdebat siapa lebih alim, kan? Siapa lebih alim. Maka sebab itu masalah kita lah yang perlu diperbaiki. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kata Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Al-Musanna, haddatsana Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ni Abdul Wahhab As-Saqafi, dari Bani Saqif juga. Haddatsana Ayub an Muhammad bin Sirin, daripada Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin seorang tabi'in yang masyhur, meninggal pada tahun 110 Hijrah. An Abi Bakrah, daripada Abi Bakrah As-Saqafi. Kata Imam Ibnu Sirin kata Imam Ibnu Sirin an Ibnu Abi Bakrah, dari anak dia Ibnu Abi Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah,
an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Jadi Ibnu Sirin ambil hadis dari anak Abdurrahman, anak Abi Bakrah, iaitu bernama Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, atau namanya Nufai' bin Haris. Nufai' bin Haris radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis ini adalah hadis berkenaan dengan peristiwa haji wada', haji perpisahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zaman qad istadara, inna zamana qad istadara, sesungguhnya zaman berputar. Istidar ni maknanya pusingan. Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya zaman itu berputar. Dia putar ni mana dia dah pusing-pusing lah, dia dah berjalan. Sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran, setahun ada 12 bulan, kata Nabi. Minha arba'atun hurum, dan daripada 12 bulan ada 4 bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Syahrul Hurum, bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum, daripada setahun ada 4 bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyatun, sawasun mutawaliyatun, dan 3 bulan haram berturut-turut, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah wa Muharram. Wa Rajabul Mudhar, dan Rajab bulan Mudhar. Mudhar ni adalah Bani Mudhar. Kenapa disebut Rajab Syahrul Mudhar? Sebab dalam bangsa Arab yang paling memuliakan bulan Rajab adalah kabilah Bani Mudhar. Lama-lama famous Rajab Mudhar. Dia macam kita kata ubat gigi Colgate lah, kan? Tolong pergi kedai beli ubat gigi. Ubat gigi apa? Ubat gigi Colgate, kan? Sebab apa Colgate? Sebab Colgate tu dengan ubat gigi dah sinonim. Jadi bulan Rajab tu dengan Mudhar sinonim. Kerana Mudhar tu adalah kabilah bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan bulan Rajab. Allazi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi dia kata Nabi SAW, terletaknya Rajab itu antara bulan Jamadil Akhir dan bulan Sya'ban. Summa qala, kemudian kata Nabi SAW, ayyu syahrin haza, ayyu syahrin haza. Bulan ni bulan apa? Nabi tanya para sahabat. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat pun diam. Mereka kata Allah dan Rasul lebih tahu. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Para sahabat pun pakai duduk diam. Dia kata kokoklah Nabi nak bagi tahu nama bulan yang lain. Kokoklah Nabi nak bagi tahu bulan ni nama lain daripada nama yang biasa kita kenal. Sahabat-sahabat diam. Kokok Nabi nak bagi tahu ilmu baru. Jadi Nabi SAW ni selalu tanya para sahabat. Nabi selalu tanya para sahabat soalan, sahabat pun jawab. Tapi kadang-kadang Nabi duduk perasan. Sebab apa sahabat-sahabat ni takut nak jawab. Dan sahabat-sahabat Nabi ni, mereka bila ditanya oleh Rasulullah, mereka belajar dah. Jawapan yang terbaik ialah Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Itu jawapan selamat lah. Sahabat-sahabat Nabi pun bagi jawapan selamat. Dan sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, mereka bukan macam kita. Mereka kecut perut bila duduk dengan Nabi. Mereka kecut perut bila duduk dengan Nabi. Sebab mereka takut-takut kalau Nabi sebut benda yang berkait dengan mereka. Sebab wahyu sedang turun. Nabi masih hidup, wahyu sedang berjalan. Dan mereka takut-takut kalau apa yang mereka buat akan turun wahyu padanya. Ada riwayat sahabat-sahabat Nabi buat sesuatu. Lepas tu mereka buat sesuatu, buat biasalah, benda biasa. Cepat-cepat mereka datang masjid, mereka tengok ada tak benda yang mereka buat tu Allah sebut dalam Quran atau Nabi sebut.
Tak ada lega. Mereka begitu keadaan para sahabat Nabi sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Abi Shaybah. Sahabat-sahabat Nabi ni dia orang kadang-kadang ketakutan kalau amalan yang mereka buat seharian akan disebut dalam Quran atau diturunkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi pada para sahabat. Begitu rasa mereka. Sebab wahyu sedang berjalan. Maka perasaan dia lain, tuan-tuan. Anything can happen. Macam kisah Kaulah kan yang datang kepada Nabi SAW mengadu tentang suaminya yang dia dizihar. Turun ayat Al-Quran berkenaan kisah dia. Kisah Zaid. Turun ayat Al-Quran. Jadi banyak peristiwa berlaku turun ayat Al-Quran pada zaman Nabi. Jadi sebab tu para sahabat mereka bimbang. Jadi bila mana Nabi tanya ayu syahrin haza, bulan ni bulan apa? Ayat selamat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul beritahu. Maka mereka pun diam. Kok Nabi nak cakap benda yang baru. Sayusammihi bi ghairi ismihi. Kok Nabi nak bagi nama-nama yang bukan nama dia. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa Zulhijjah? Alaysa Zulhijjah? Bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Qulna bala. Kami pun kata benar ya Rasulullah. Fa ayyu baladin haza? Lalu Nabi tanya pula soalan, bumi yang kita duduk ni bumi apa? Kita sedang duduk negeri mana? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami pun kata Allah dan Rasul lebih tahu. Fasakata. Kemudian Nabi diam. Hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Lepas Nabi tanya bumi ni bumi apa? Negeri mana? Sahabat-sahabat diam. Nabi pun diam. Maka sahabat-sahabat ingat Nabi nak bagi tahu tempat yang kita duduk ni nama lain. Alaysa baldata? Bukankah ni baldah? Bukankah kita duduk ni baldata? Baldah. Kita duduk di negeri baldah. Baldah ni maknanya bumi haram. Mekah. Alaysal baldah? Bukankah kita duduk di Mekah? Qulna bala. Benar ya Rasulullah, bala. Bahkan kita duduk di Mekah. Ini peristiwa haji perpisahan, haji wada'. Fa ayu yaumin haza? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Lalu Nabi pun tanya, hari ni hari apa? Sahabat diam lagi. Duk sangka Nabi nak bagi tahu. Sahabat diam, Nabi pun diam. Sahabat duk sangka Nabi nak bagi tahu ni hari lain. Alaysa yauman nahri? Bukankah hari ni hari raya? Hari raya kurban. Yaumun nahar, hari kurban. Qulna bala. Kami kata ya, bahkan. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah diharamkan kepada satu sama lain. Kahurmati yaumikum haza, sebagaimana kehormatan dilarangnya kamu melakukan perkara-perkara yang dilarang pada hari ini. Fi baladikum haza, sebagaimana terpeliharanya maruah dan kehormatan pada hari ini dan di bumi ini, bumi Mekah. Fi syahrikum haza, sebagaimana kehormatan pada bumi, pada bulan ini, iaitu bulan haram. Wa satalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan kamu semua pasti akan bertemu dengan Tuhan kamu dan kamu akan ditanya tentang amalan-amalan kamu. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Maka janganlah sekali-kali kamu berpaling selepas kematian aku. Selepas ketiadaan aku kamu berpaling menjadi kufar, menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dengan cara kamu bermusuhan, berbunuhan di antara satu sama lain. Kamu piduk tetak leher-leher tengkuk satu sama lain.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW menyamakan kehormatan antara sesama Muslim, antara kita, kehormatan darah-darah kita, kehormatan maruah kita, sebagaimana kehormatan hari raya Korban, sebagaimana kehormatan Mekah, sebagaimana kehormatan bulan-bulan haram, iaitu bulan Zulhijjah. Summa qala, kemudian Nabi SAW berpesan, kita akan disoal tentang amalan kita. Dan janganlah kamu menjadi kufur dengan membunuh antara satu sama lain, kerana pembunuhan boleh membawa kepada kekufuran. Al-qatlu kufr. Bunuh orang ni kufur, boleh membawa kufur. Summa qala ala yuballighi syahidu ghaib, ala yuballighi syahidu ghaib, hendaklah orang-orang yang hadir, asyahid, orang yang hadir, liyuballighi syahidul ghaib, hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nabi SAW menyuruh kita supaya menyampaikan apa yang kita belajar, apa yang kita dapat ketika hadir dengan guru, sampai pada orang lain. Fala'alla ba'da man yablughuhu an yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Kerana boleh jadi semoga orang yang mendengar daripada kamu, orang yang tak hadir itu, apabila kamu sampaikan hadis ini kepada dia, dia akan lebih faham daripada orang yang mendengarnya. Boleh jadi orang yang disampaikan maklumat itu lebih memahami dari orang yang mendengarnya. Summa qala, kemudian baginda SAW bersabda, ala hal balagtu, ala hal balagtu, adakah aku telah menyampaikan? Ala hal balagtu, adakah aku telah menyampaikan? Qulna na'am, kata kami semua menjadi saksi, ya. Qala Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Kemudian Nabi SAW menyebut 3 kali, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW, Allah memberikan kemuliaan kepada baginda dengan umat baginda yang menjadi saksi, yang beriman kepada baginda SAW. Namun kemuliaan ini tak semua dapat. Nabi wafat, sahabat-sahabat menyampaikan hadis, menyebarkan hadis Nabi kepada orang lain, sehingga kita boleh beriman. Berbeza dengan sebagian Rasul dan Nabi, antaranya Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Al-Bukhari, ketika mana Allah bertanya kepada Nuh, wahai Nuh, hal balagta risalah, wahai Nuh, adakah engkau telah menyampaikan risalah, dakwah? Nuh kata, aku sampaikan. Balah, bahkan aku dah sampai. Lalu Allah tanya kepada umat Nuh, adakah telah datang kepada kamu Rasul? Adakah Nuh telah menyampaikan dakwah kepada kamu? Mereka kata tidak. Pada hari kiamat, dalam hadis yang sahih, Nabi cerita, Nabi kata pada hari kiamat, Allah tanya pada Nabi-Nabi, Allah tanya pada Nabi Nuh, hang dah sampai dakwah belum? Nabi Nuh kata dah. Allah tanya pada umat Nabi Nuh, adakah Nuh dah pernah dakwah kat kamu? Mereka kata tak pernah, tak kenal pun Nuh. Jahat. Jahat. Umat Nabi Nuh tak mengaku sebab takut. Bila harapan kalau tak mengaku ada can lah, kena boleh dimaafkan. Mereka kata tak kenal. Nabi Nuh tak pernah mai kat kami. 900 tahun Nabi Nuh berdakwah, mereka menafikan. Mereka nafi. Takkan dia tak pernah sampaikan kepada kamu? Tak pernah, tak tahu, tak kenal. Takkan tak buka dalam channel YouTube? Tak kenal. Kami duk buka hak amalan-amalan Nuh, hak amalan-amalan apa? Duk seru wali mai.
Kan? Hatu kami buka lah. Kan? Kami duk baca amalan-amalan hak pelik-pelik tu. Kan? Naik kereta jangan baca doa, sekali lagi laju bawa kereta cepat pula. Lipat bumi. Bumi terlipat. Jangan baca doa bila naik kereta, sekali bumi terlipat. Sebut bismillah kan, sekali bumi laju pula. Baik nama sebut nama, jangan sebut nama Allah, sebut nama wali tak apa. Kami duk dengar hak tu. Kan? Jadi bila tanya takkan tak ada penceramah ni ustaz-ustaz sunnah pergi menyampaikan dakwah, takkan tak ada. Tak ada. Dan tak ada. Jadi bila Allah tanya kepada umat Nabi Nuh, adakah pengikut-pengikut kamu ni, adakah Nabi Nuh ni tak pernah dakwah kat kamu? Dia kata tak pernah. Lalu Allah tanya balik pada Nuh, wahai Nuh, siapa saksi engkau? Maka jawab Nabi Nuh AS, Muhammad wa ummati. Muhammad wa ummatahu. Muhammad dan umat dia. Nabi Muhammad dan umat dia. Maka itulah yang Allah turunkan ayat dalam Al-Quran. Allah turunkan ayat Al-Quran, litakunu syuhada 'alan nas ummatan wasata. Itulah Allah sebut dalam Quran, kita ni adalah ummatan wasata, litakunu syuhada 'alan nas, untuk menjadi saksi ke atas manusia. Kitalah umat wasatiyah, umat pertengahan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesian Nabi Nuh, umat dia tak mengaku. Tapi umat Nabi Muhammad tanya hidup-hidup lagi. Nabi tanya, ala hal ballagtu, adakah aku telah menyampaikan? Qulna na'am, kata para sahabat, benar engkau menyampaikan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam hadis yang kita baca ini begitu banyak manfaat dan pelajaran. Antara yang disebut oleh para ulama dalam syarah hadis-hadis ini, sebab dia potongan hadis-hadis ini, dia banyak syarah lah, bahawa daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa Ibnu Umar annahuma, bahawa kedua-dua para sahabat Nabi ini menyebut kehormatan seorang Muslim adalah lebih bernilai daripada Kaabah. Kehormatan seorang Muslim adalah lebih bernilai daripada Kaabah. Diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud atau dalam riwayat yang lain Ibnu Umar, mereka melalui Kaabah dan mereka kata, ya Kaabah, wahai Kaabah, demi kehormatan engkau, sesungguhnya maruah seorang Muslim di sisi Allah lebih mulia dari Kaabah, lebih mulia dari engkau. Maka kalau kehormatan seorang Muslim lebih besar daripada Kaabah, bagaimana pula dengan kehormatan seorang Muslim dengan masjid-masjid yang lain? Kaabah pun Muslim lebih hebat, seorang Muslim lebih bernilai. Ini kan pula seorang Muslim dengan masjid-masjid yang lain. Maksudnya ialah untuk menjaga kehormatan seorang Muslim adalah lebih aulawiyat, lebih utama daripada nak menjaga kehormatan Kaabah. Dari spend duit dekat Kaabah, lebih baik spend duit dekat seorang Muslim. Daripada spend duit dekat masjid, lebih baik spend duit dekat janda-janda, armalah, anak yatim, orang miskin, umat Islam yang lebih memerlukan belanja dari buat masjid harga juta-juta yang besar-besar. Jelas tak? Maka sebab itu Saidina Umar, dia antara orang yang berkeras dengan sunnah Nabi. Dia tak suka orang menghiasi masjid, mengukir masjid, mencantikkan masjid, kerana bagi Umar akan berlaku perubahan tahrif pada fikrah umat Islam, memuliakan benda material daripada memuliakan roh atau nilai-nilai value yang dibawa oleh Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebut tentang masjid dirar. Masjid dirar ni dibuat oleh orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin yang kufur kepada Allah dan Rasul, menzahirkan iman tetapi hatinya kufur, membuat masjid besar-besar yang cantik. Maka disuruh bakar. Sedangkan batunya tak salah, bangunannya tak salah. Tetapi kerana nilai masjid itu bukan terletak pada binaan dia, tetapi terletak pada orang yang membangunkan dia. Pada orang yang membangunkan dia. Pada orang yang menghadiri dia. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Bagaimana umat Islam sudah lari jauh daripada mesej yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis. Kita memuliakan binaan masjid dengan begitu megah masjid yang terletak di kawasan setinggan yang dikelilingi oleh rumah-rumah orang miskin, fakir miskin berkeliling masjid, yang makan sehari pun tak cukup. Dan di kalangan para wanita Islam yang nak tutup aurat pun tak cukup kain. Di dalam zaman yang berlaku kemiskinan haid dan sebagainya, nak beli pad, nak beli tuala wanita pun tak boleh, harga barang naik. Kemiskinan bandar. Bagaimana kita perlu memerangi keutamaan dalam masyarakat Islam, perlu memerangi kejahilan, kejumudan ini. Setengah masjid begitu mewah, begitu kutip derma dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membangunkan masjid, megahkan masjid, tetapi orang-orang jamaah dia banyak yang fakir miskin dan asnaf. Wa'ayazubillah. Nampak satu kebobrokan di situ. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang keutamaan bulan-bulan dan keutamaan tempat baldah, bumi haram. Dan Nabi sebut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang menzalimi nyawa, harta dan maruah sesama muslim. Kita melihat hari ini orang senang-senang memalukan antara satu sama lain dengan istilah viral ni tuan-tuan bahaya. Sebab dosanya pun viral. Banyak benda yang kita viralkan sebenarnya mungkin tidak seperti yang kita sangka. Memviralkan sesuatu lebih mudah daripada mencegah fitnah. Fitnah ni bila dah tersebar, fitnah bila kita gerakkan dia dari tidur, habis. Maka sebab itu Nabi SAW menyebut, fayas'alukum an a'malikum, Allah pasti akan soal amalan-amalan kamu. Kita akan disoal. Masalahnya bila kita viral ni, dia tak ada stop, tak ada button pause. Dia dah tersebar habis. Dan ada benda yang kita viral tu salah, tak betul. Berapa banyak viral benda-benda dusta tuan-tuan. Dari dulu sampai sekarang banyak viral benda-benda dusta. Cerita yang bukan cerita. Orang kata apa yang tak kata. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Kemudian Nabi SAW menyebut, fala tarji'u ba'di kufaran, jangan kamu menjadi kembali kepada kufur, duk membunuh di antara satu sama lain. Ini jadi tuan-tuan. Dia akan boleh jadi sebab manusia ni dia memang, kata Imam Ibn Taymiyah, yang meninggal pada tahun 728 Hijrah, bahawa manusia ini asalnya zulm. Asal manusia ini fitrah dia zalim. Fitrah kita ni memang asal zalim. Dia kira nak bersaing, dia kira nak melawan. Orang yang beriman yang mengawal diri. Hatta beriman tu dia nak lawan, dia nak bersaing. Kita ni tuan-tuan akan membunuh antara satu sama lain. Pasal apa? Pasal nak harta, nak dunia. Pasal nak harta, nak dunia, kita akan sanggup membunuh. Dalam agama sendiri, berapa banyak orang telah difatwakan kafir, sesat, murtad hanya kerana perbezaan pendapat. Pada zaman Imam Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, nama dia Nu'man bin Sabit, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah, pada zaman dia berlaku permasalahan. Apabila Imam Abu Hanifah dia tidak ngam dengan kerajaan, dia tak ngam dengan kerajaan. Kerajaan yang naik waktu tu dia tak masuklah. Lalu Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama kerajaan pun dia tak ngam. Dan agama ni tuan-tuan, dia boleh digunakan untuk kepentingan orang. Sebagaimana hari ini kita boleh guna agama untuk politik, kita boleh guna agama untuk tunggang cari duit, kita boleh guna agama untuk melariskan produk. Kita boleh guna agama untuk melariskan produk. Berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah, qadi qudah ataupun ketua qadi pada zaman dia, apabila ada seorang perempuan
seorang perempuan, dia bergaduh dengan seorang bangsawan. Dia bergaduh dengan seorang bangsawan daripada keluarga diraja, keluarga khalifah. Lalu dia maki keluarga bangsawan tu, dia kata hang ni anak haram. Kan? Macam kita lah, anak haram tu. Kita duk maki orang kan, hang ni anak haram. Maka qadi yang ada waktu tu, qadi kerajaan, dia nak apa? Dia nak tunjuk, kata nak bodek keluarga diraja ni. Lalu dia pun kata perempuan ni telah melakukan qazaf, sebab menuduh lelaki bangsawan ni anak zina, anak haram, anak zina. Maka perempuan ni kena sebat. Maka perempuan ni dibawa masuk dalam masjid, disebat di hadapan orang ramai. Dalam keadaan berdiri, disebat di hadapan orang ramai. Qazaf, qazaf ni menuduh wanita yang beriman dengan tuduhan zina, atau seseorang yang beriman dengan tuduhan zina melakukan qazaf. So perempuan ni sebab dia bergaduh dengan bangsawan ni, dia katalah dekat bangsawan ni anak haram. Lalu perempuan ni kena sebat dalam masjid. Bila mana berita tu sampai kepada Imam Abu Hanifah, dia bantah fatwa kerajaan ni, dia bantah fatwa qadi ni. Dia kata qadi kerajaan ni dah buat silap dengan 3 kesilapan. Kesilapan yang pertama, perempuan ni dia tak waras. Perempuan ni tak cerdik. Dia bukan waras pun, bukan betul sangat pun. Dan telah terangkat khalam, rufi'atil aqlam. Diangkat khalam daripada 3 golongan. Orang yang gila majnun, orang yang gila sampai dia akil, sampai dia waras. Jadi perempuan ni apa dia kata tak boleh dikira, sebab dia bukannya waras. Dia bukan betul sangat pun psikologi dia. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, perempuan ini dihukum dalam masjid. Nabi SAW melarang hukuman hudud atau hukuman denda dilaksanakan dalam masjid. Masjid bukan tempat ikhdam, tempat hukum. Masjid tempat rahmat. Tak pernah dalam sejarah Nabi buat rejam orang, sebat orang, pukul orang dalam masjid. Masjid bukan tempat tu. Masjid bukan tempat hukuman. Mana boleh buat dalam masjid? Kemudian yang ketiga, kesalahan ketiga kata Imam Abu Hanifah, tidak sama hukuman lelaki dan perempuan. Hukuman orang lelaki dengan orang perempuan tak sama walaupun sebat. Kerana wanita disebat dalam keadaan duduk, lelaki berdiri. Orang perempuan dia boleh duduk, orang lelaki kena berdiri bila disebat. Maka perbuatan perempuan ini yang disebat ini menimbulkan polemik dekat Kufah, dekat Iraq. Pasal apa? Pasal qadi tu hukum perempuan tu sebab nak bodek keluarga bangsawan. Jelas tak? Imam Abu Hanifah bantah. Maka akhirnya Imam Abu Hanifah ditangkap, dipenjara, dan dia diracun dalam penjara sampai mati. Dia mati dibunuh. Imam Abu Hanifah, dia diracun. Dia meninggal pada tahun 150 Hijrah. Jadi demikianlah tuan-tuan sejarah. Kita akan menyaksikan akan sentiasa ada orang-orang yang menjadi penunggang agama. Dia jadikan agama ni sebagai tunggangan untuk mendapatkan dunia. Begitu juga apa yang diriwayatkan daripada kisah Syekh Muhammad Syakir. Siapa dia Syekh Muhammad Syakir? Bapa kepada Syekh Ahmad Syakir. Orang Arab ni kadang-kadang dia bubuh nama macam nama bapa dia. Ahmad Syakir bin Muhammad Syakir. Untuk makluman tuan-tuan, yang tuan-tuan pernah, siapa-siapa yang belajar dalam bidang agama biasanya dia akan pernah dengar Musnad Ahmad, semakan daripada Ahmad Syakir. Hadis diriwayatkan, hadis Bukhari dan Muslim, susunan Syekh Ahmad Syakir. Ahmad Syakir ni seorang ulama hadis. Kita bercerita bukan pasal dia, pasal bapa dia. Bapa dia bernama Muhammad Syakir, merupakan ketua ulama-ulama di Iskandariah.
Antara ulama yang masyhur di Iskandariah di Mesir, Syekh Muhammad Syakir. Dulu Mesir, kita cerita Mesir masa zaman masih ada Raja Farouk. Sekarang Mesir mana ada raja dah, yang ada Firaun ni. Ni zaman dulu ni, Mesir masa Raja Farouk. Belum revolusi lagi, belum naik Jamal Abdul Nasir, masih Raja Farouk. Ada seorang khatib, seorang ulama kerajaan, seorang khatib. Dia ni buta, seorang khatib yang buta. Tapi dia ni, dia nak bodek apa nama Raja Farouk main masjid. Bila Raja Farouk main masjid, dia nak bodek Raja Farouk. Dia kata dalam khutbah dia, kita ada Raja Farouk yang lebih pemurah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Raja Farouk lagi bagus dari Nabi Muhammad. Sebab dalam Quran Allah kata abasa wa tawalla. Bila mana datangnya orang buta, anja'ahul a'mah, bila mana satu orang buta datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad abasa, bermasam muka, wa tawalla, dan berpaling. Tetapi Raja Farouk, bila orang buta datang dekat Raja Farouk dia tidak bermasam muka, Raja Farouk dia tidak berpaling. So dia kata Nabi Muhammad, Raja Farouk lagi bagus dari Nabi Muhammad. Yang cakap ni ulama, qadi, khatib masjid, imam masjid. Nampak tak tuan? Dia akan ada ulama yang kaki jilat. Yang kaki jilat ni, yang taat kerajaan, yang tak pasal-pasal ni. Kita pun taat dalam benda-benda hak baik. Tapi benda yang korup kita tegur. Dia benda korup dia tutup mulut. Dia kata kalau nak tegur dia bisik ke belakang balik tirai. Kita ni belakang balik tirai bukan tegur, kita undi. Tukar. Jadi sebab tu nak sebut dekat tuan-tuan, ini masalah orang dia tak faham fiqh hadis, fiqh memahami agama nusus. Jadi dia menjilat Raja Farouk sampai tahap itulah. Maka Syekh Muhammad Syakir ni, masa tu hari Jumaat, khutbah Jumaat, dia mengarahkan orang dalam masjid tu supaya melakukan salat zuhur, kerana salat Jumaat tidak sah kerana imam telah jatuh kafir. Kerana menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti Nabi, al-iza, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata solat Jumaat tidak sah kerana imam kita, tok imam ni kafir. Tok imam dah jatuh murtad, jatuh kafir. Dia fatwakan kafir. Jadi ulama-ulama Azhar waktu tu ada yang membela penjilat ni. Biasalah kerajaan. Ada yang membela ulama ni, dia kata bukan menghina Nabi. Tak hina pun. Cuma compare je, macam puji Farouk lebih sikit dari Nabi, itu je. Tak bela pun. Nampak tak? Tak bela pun. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Syekh Muhammad Syakir ni sebab dia tak percaya dah dengan geng-geng lebay ni, tak percaya geng-geng lebay ni. Lebay ni tak boleh harap. Apa Syekh Muhammad Syakir? Dia tulis surat kepada pemimpin-pemimpin agama di luar negara, kepada pemimpin gereja, minta pandangan orang kafir, minta pandangan orang kafir, apa pendapat mereka terhadap kata-kata qadi ni, mufti ni, ataupun kata-kata khatib ni, menghina atau tak menghina. Maka tulis surat, hantar dekat gereja-gereja di luar negara, hantar dekat tu, dekat apa nama, dekat Rom tu, hantar dekat Vatikan, hantar dekat gereja-gereja yang terkenal di luar negara, minta pandangan orang-orang kafir, agak-agak kalau kata-kata macam ni menghina atau tak menghina. Dan mereka menjawab dengan surat-surat balasan. Mereka kata kalau kami pun cakap macam ni dianggap menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak hantar pada majlis hukama, majlis ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Mesir? Jawapan dia pasal itulah, lebay-lebay tak boleh percaya.
Dia minta pandangan orang kafir sendiri. Hang kafir, at least dia pandangan dia memang kafir terus. Faham tak? Agak-agak orang kafir yang tak beriman dengan Nabi Muhammad pun sanggup tak cakap macam ni? Sanggup tak cakap macam ni? Atau perkataan seperti ini agak-agak menghina atau tak menghina? Dan mereka semua bersepakat perbuatan ini adalah perbuatan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Islam dibuat macam tu, dia kata tak hina. Orang kafir kata menghina. Sedangkan mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, bahkan mereka kata itu menghina. Ini kisah benar yang berlaku pada zaman Syekh Muhammad Syakir. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas. Allah menjatuhkan Raja Farouk dengan hina. Dan Allah menjatuhkan mufti kerajaan dia dan ulama kerajaan dia dengan hina. Tuan-tuan, jawatan dan kuasa tidak boleh bawa mati. Keselamatan yang kita rasa selamat, kekayaan yang kita rasa kaya, boleh dicabut dan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa. Tak apa, duit banyak dalam bank. Allah boleh jadikan pasaran saham antarabangsa jatuh. Duit kita dalam bank, esoknya bangkit-bangkit tidur, duit tak bernilai, mata wang jatuh. Duit dalam bank jadi kertas, nilai tak ada. Ada tanah banyak, Allah boleh jadikan bumi banjir ataupun tanah runtuh. Esok-esok pergi kebun habis kena ranap dengan bukit. Tanah runtuh, habis. Tanaman-tanaman rosak. Ada ternakan banyak. Oh, bangga dengan binatang ternak. Allah boleh jadikan penyakit. Esok binatang semua mati habis. Ada keluarga. Allah boleh jadikan anak isteri kita kembali kepada dia. Ada harta berbilion-bilion. Allah boleh menjadikan segala harta kita diambil. Ada jawatan sebagai anak raja atau sebagai putera raja, Allah boleh jadikan kerajaan kita dicabut dan dijatuhkan. Wallahu qadiru ala kulli syai'. Allah Maha berkuasa atas sesuatu. Dia boleh buat apa saja. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dok pesan kepada kita semua sahabat-sahabat, carilah apa yang kita nak di dunia ini, tapi ingat akan ada hisab dan pembalasan. Kama tadinun tudan, sebagaimana kamu buat seperti itulah kamu akan dibalas. Al jazaa'u min jinsil amal, perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hadis ini kita duk bahas tentang apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mencabuli hak-hak seorang muslim, hak-hak orang-orang yang beriman, kerana kehormatan mereka adalah lebih utama daripada bumi haram, hari haram dan bulan haram. Tetapi rendahnya nilai umat Islam sekarang. Rendah nilai orang Islam sekarang. Dan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita balik, kita telah lama meninggalkan kehidupan orang-orang yang soleh dan beriman ini, orang-orang salaf. Sama sekali kita bukan salaf. Kita bukan salaf. Salaf ni adalah fatrah, tempoh masa, generasi yang terbaik. Sebagai contoh saya cerita bagaimana kehidupan orang-orang salaf. Kita boleh klaimlah kita salafi. Bubuh kat nama as-salafi, al-asari, apa lagi? Al-dalili, al-kitabi, al-hadisi. Boleh bubuh nama kita kat belakang. Tapi kita bukan sama sekali salaf. Salaf ni dah berlalu. Kita hanya boleh jadi tabi'. Tabi' ni pengikut je. Orang yang nak ikut depa, nak mencontohi mereka. Dan bukan hanya pada dalil, pada nas, pada amalan agama, tapi pada perangai dan watak, karakter. Saya sebut dekat tuan-tuan kisah yang menarik yang disebut dalam kitab Tahzibut Tahzib Ibnu Hajar. Bagaimana ulama-ulama dulu seperti Ya'qub bin Syaibah,
pengarang kitab ilal, kitab muallal, pengarang kitab hadis muallal, Yaqub bin Syaibah, seorang ulama hadis yang meninggal pada tahun 182 Hijrah. Yaqub bin Syaibah. Menarik tuan-tuan, dia nak raya, dan dia cuma ada 100 dinar belanja nak raya. Banyaklah 100 dinar. Dia nak raya dengan family dia, dan nak bersiap-siap hari raya. Dalam poket dia ada, dalam simpanan dia ada 100 dinar, persiapan nak hari raya. Imam Yaqub bin Syaibah meninggal pada tahun 182 Hijrah. Tiba-tiba datang satu surat dekat dia daripada saudara dia, rakan dia, tulis surat minta duit, minta pinjam duit kat dia, sebab mereka pun nak raya, duit tak ada. Maka apa yang dibuat oleh Imam Yaqub bin Syaibah ni, dia keluarkan duit dia 100 dinar tu, dia bagi surat tu, dia tulis surat kepada orang yang minta duit tu bersama dengan 100 dinar yang dia ada. Dia bagi semua kat kawan dia. Dia ada 1 dinar, tiba-tiba kawan dia tulis surat minta pinjam duit, dia keluar semua duit yang dia ada 100 dinar, dia bagi semua dekat kawan dia. So dia pun tak ada duit lah, relax. So bila dia tak ada duit, dia nak raya macam mana? Dia pula tulis surat kat kawan dia. Dia pula tulis surat kat kawan dia, minta pinjam duit kat kawan dia. Dia tulis surat kat kawan dia yang lain lah, bukan kawan yang sama, kawan yang lain lah, minta pinjam duit. Dia kata, aku nak raya, tapi duit aku semua habis, so tolong pinjamkan duit untuk aku nak raya. Tak lama selepas tu dia dapat surat balas, dan bersama-sama surat balas tu dia dapat 100 dinar dalam uncang kulit yang dia punya bagi dekat kawan dia sebelum ni. Faham tak? Dia tulis surat kat kawan dia minta pinjam duit, dia nak raya, kawan dia pun hantar surat balas bersama dengan 100 dinar yang berisi, yang bersama dengan satu uncang kulit, satu kantong kulit yang di dalamnya ada 100 dinar. Dan bila dia tengok kantong kulit tu, dia terkejut, itu kulit milik dia. Kantong kulit tu, dia punya poket kulit tu, beg duit tu dia punya, beg simpanan duit tu dia punya, yang dia bagi dekat kawan dia yang minta hutang dekat dia. Maka dia pun jadi hairan, macam mana kawan ni boleh ada duit 100 dinar daripada dia. Dia pun pergi jumpa kawan dia. Dia tanya kawan dia, macam mana hang boleh bagi dekat aku 100 dinar dalam beg duit ni, duit kulit ni? Kawan dia kata, wahai Yusuf bin Syaibah, wahai Yaqub bin Syaibah, aku sebenarnya, dia kata, aku sebenarnya hari raya ni aku pun tak ada duit. Jadi aku tulis surat dekat kawan aku, minta pinjam duit. Jadi bila aku tulis surat dekat kawan aku minta pinjam duit, dia pun bagi duit dekat aku 100 dinar dalam kantong kulit ni. Dan aku pun tiba-tiba dapat surat daripada kamu. Kamu tulis surat dekat aku minta pinjam 100 dinar. Aku pun bagi duit yang dia bagi kat aku bagi dekat kamu. Aku pun tak ada duit. Lepas tu kata Yaqub bin Syaibah, jom kita pergi cari kawan yang bagi duit dekat hang. Pergilah cari kawan yang bagi duit dekat dia. Rupa-rupanya orang yang minta duit daripada Yaqub bin Syaibah, orang pertama tadi yang minta pinjam. Dia kata, wahai Yaqub, aku tak ada duit nak raya, aku minta pinjam duit 100 dinar dari kamu, kamu pun bagi 100 dinar dekat aku dalam kantong kulit ni. Lepas tu kawan aku ni tulis surat dekat aku minta pinjam duit, aku pun bagilah kantong kulit dengan duit 100 dinar, aku bagi dekat dia. Nampak tak tuan-tuan? Dan dia pula tak ada duit, dah bagi pinjam kat orang, dia pun tak ada duit, dia minta pinjam kat kawan dia. Kawan dia pun 2 kali 5 dengan dia. Tetapi peristiwa ini menunjukkan bagaimana akhlak dan kehidupan para salaf mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Nampak tuan? Dia pun tak ada duit, dia minta pinjam ke orang. Orang hak minta pinjam tu, dia pun tak ada duit, minta pinjam ke orang. Lalah balik dekat dia, pusing balik dekat dia. Akhirnya mereka bertiga bersepakat bahagikan 100 dinar kepada 3 orang. Pakat bagi seorang sikit lah.
1 dinar tu bagi 3. Masing-masing boleh raya. Apa yang saya nak sebutkan ialah begitulah Islam bila kemuncak. Islam bila kemuncak macam tu. Maknanya tak ada seorang pun penting diri, apa yang kita buat at the end akan patah balik kat kita. Kebaikan tu akan tersebar. Lalu kita akan dapat hasil. Tapi zaman sekarang terbalik. Kita buat baik kat orang, dia buat baik kat orang, buat baik kat orang. Sampai dekat YB, berhenti kat YB. Sebab dia yang baik. YB yang baik. Sampai dekat dia, berhenti kat dia. Semua boleh kat dia seorang. Itu masalah tu. Dia tak berjalan main rakyat semua. Sebab tu kekayaan ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kaila yakuna dulatan baina aghniya. Supaya kekayaan itu dulatan. Tidak menjadi beredar-edar di antara orang-orang yang kaya antara kamu sahaja. Ini masalah kekayaan kita hanya duduk pada 10% daripada rakyat. Orang-orang elit je akan terus kaya dan terus kaya. Kita harga barang mahal, harga sayur mahal, harga ayam mahal. Mereka tak ada masalah, mereka pegang AP, pegang permit import. Apa kerajaan nak buat? Bila mana harga barang naik, kerajaan import. Mereka dapat duit lagi, mereka boleh import lagi. Masalah tak selesai juga. Pekebun-pekebun kecil, peternak, petani jual ayam, harga dedak, harga semua mahal. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah akibat kita apabila berada dalam masyarakat yang tidak amanah. Kita nak salahkan pemimpin, yang naik itu rakyat. Salahkan pemimpin, tetapi yang menaikkan pemimpin yang korup, rakyat yang korup. Apa pasal kami salah pula? Salah lah. Bila mana mengundi, siapa yang terima duit daripada rakyat? Daripada pemimpin? Kamu juga. Kan pemimpin datang kan bagi bantuan. Bagi dana, bagi bantuan. Salam dapat RM50. Kan? Salam dengan okey rakyat dapat RM50 masuk poket. Siapa yang terima? Kita juga yang terima. Bagaimana para ulama salah? Mereka ada maruah, mereka tak ambil pemberian daripada pemerintah, mereka tak ambil. Sebab tu muslimin dan muslimat rahimakumullah, mereka tak dapat dikawal. Mereka tak boleh dikuasai oleh mana-mana pihak. Jadi sebab tu muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kena ada kekuatan untuk melawan godaan-godaan dunia ni. Kan? Cakap senang lah kan? Cakap senang lah. Tapi itulah nak buat tu memang cabaran lah. Bukan saya yang bercakap saja, semualah. Kita semua sama. Sebab tu kita umat Islam ni lemah. Kita siasa lemah kerana kita menjadi bangsa pengguna, bukan pengeluar. Bangsa pengguna bukan pengeluar. Kenapa kita tak jadi bangsa pengeluar? Kerana kita adanya ketirisan sesama kita, korup sesama kita. Selagi mana ada corruption, selagi itulah tidak akan ada selesai. Dan perlu ubah tuan-tuan, kita kena ajar anak-anak kita bahaya rasuah. Lebih keji dan lebih buruk daripada babi. Makan babi ni tuan-tuan tak teruk dosa dia dibanding dengan makan rasuah. Kita kena ubah pemikiran tu pada ahli keluarga kita. Ya, babi itu kotor, babi itu keji, diharamkan oleh Allah, berdosa. Dan setiap dosa tu berat, tetapi arak, dadah dan juga rasuah adalah lebih berat. Kena sebut benda ni dengan orang ramai. Biar kecil-kecil rasuah, geli. Gitu. Kan? Kita bukan main geli dengan ni babi. Nampak babi ya, lori bawa babi ya, geli kita. Kan? Tapi kita tak geli tengok rasuah. Tuan-tuan tengoklah dekat Labu Raya. Ada billboard tu kan, besar-besar kan. Iklan tu kan, iklan. Kadang-kadang tuan-tuan tengok, ni lepas kan ni. Dari sudut lesen, macam mana lesen ni boleh ada produk-produk macam ni lepas? Kan? Iklan-iklan macam ni boleh lepas. Siapa yang meluluskan?
Ada rasuah tak kat situ? Tuan-tuan tengok jalan raya, tuan-tuan tengok betapa banyak benda dalam masyarakat kita, jalan berlubang dan sebagainya. Jambatan harga 2 juta dia claim sampai 10 juta. Masuk duk poket orang tengah. Kawasan hutan yang tak sepatutnya digondolkan. Hutan simpan ada orang bawa kelok balak. Siapa yang bagi lesen permit? Banyak benda dalam masyarakat kita ada something tak kena, tuan-tuan. Dia tak selesai masalah. Anak-anak kita di sekolah macam-macam. Balik isu. Kenapa tiba-tiba ada jangkitan COVID pula di sekolah? Banyak pula kes. Banyak lagi kes di sekolah. Anak-anak kita pergi sekolah bawa beg berat. Ni bawa beg berat ni dulu lagi cerita bawa beg berat. Kenapa masalah sekolah ni tak selesai? Begitulah tuan-tuan. Dia dalam, bila satu tak kenal, kan semua tak kenal lah. Ada benda yang tak betul dalam negara kita. Semua bermula dengan diri kita lah. Dan moga-moga Allah memberkati pertemuan kita dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk dan hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya diminta untuk tanya, ada apa-apa soalan sebelum kita balik? Ada apa sahabat-sahabat nak tanya soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.